Wakil Ketua, cadangkan penjualan aset negara seperti tanah dan bangunan serta pengenalan rejim baru cukai adalah antara langkah reformasi fiskal dalam mengurangkan utang negara serta memastikan konsolidasi fiskal. Kerajaan telah sedang dalam proses mengenapasti aset-aset yang boleh dijual, di mana aset-aset ini akan dijual melalui kaedah yang terbuka dan telus. Tadi Yang Berhormat Bera ada menyebut kepentingan Malaysia dalam IHH Healthcare Berhad dijual dengan nilai saya sebut di sini 1.442 bilion. Tetapi saya juga ingin menyatakan di sini Yang Berhormat Bera, antara yang dijual juga ialah kepentingan tertentu dalam CIMB 635 juta. Kemudian kepentingan khazanah dalam BDO Unibank 360 juta, dalam Infosys Limited 284 juta, dalam PT Cheiron Pokpan Indonesia kepentingan khazanah dijual 222 juta, dalam Titan Industries Limited kepentingan khazanah dijual 212 juta. Kelihatan mereka ini menjual. Semua dijual. Senarai yang saya baca itu ialah jawapan daripada Kementerian Kewangan. Soalan yang saya tanya, apakah yang dijual? Dan mereka menjawab begitu banyak sekali yang dijual. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kepentingan Malaysia, kepentingan khazanah telah dijual. Jadi kerajaan sekarang ini kerjanya menjual. Kerajaan zaman YB Pekan membeli dan memiliki. Itu beza yang cukup besar. Saya komen sikit pasal penjualan aset-aset negara. Datuk Seri nampak banyak lebih fokus tentang perkara itu. Boleh Datuk Seri perhatikan panusi lagi? Ya, sebab penjualan aset ni adalah satu langkah jangka pendek yang amat merugikan negara. Tentu sekali merugikan generasi akan datang. Sejak 1 tahun 444 hari Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mereka telah pun menambah hutang resmi baru 120 bilion. 120 bilion hutang baru kerajaan telah pun ditambah. Kita Barisan Nasional mengurus negara, mentadbir negara 62 tahun. Hutang resmi kita cuma 686 bilion. Tapi diorang 1 tahun dah menambah tambahan hutang baru 120 bilion. Daripada 686 bilion hutang kita, hutang resmi, menjadi 800 bilion sekarang. Mengikut laporan resmi Bank Negara Malaysia, jumlah hutang kerajaan telah meningkat sebanyak 87.1 bilion kepada 773.1 bilion pada hari ini, berbanding 686 bilion pada akhir 2017. Ini yang berhormat angka resmi Bank Negara Malaysia. Dan setakat ini saya semak buku Bank Negara tak jumpa 1 trilion yang muat, ya. Memandangkan kerajaan PH masih membuat unjuran akan mengalami defisit belanjawan tahun-tahun hingga tahun 2022, boleh tak Yang Berhormat bayangkan andaian hutang negara pada tahun-tahun mendatang, apakah agaknya jumlah penambahan yang akan berlaku? 4 bilion. Kita 686 bahagi 61 tahun kita merintah, 11 bilion purata setahun. Mereka setahun 5 bulan 124 bilion. Ini gila tahap gaban. Pada suku ketiga tahun yang lalu, 2017, mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak tahun sebelum itu, iaitu kira-kira 6.2%. Pada tahun ini, unjuran yang dibuat oleh Bank Dunia pada April 2018 diturunkan kepada 5.4%. Ini hakikat. Oleh yang demikian, kita harus melihat bahawa apa yang sedang berlaku sekarang ini, termasuklah unjuran oleh Morgan and Stanley yang menyatakan bahawa ringgit akan berada pada paras RM4.10 bagi setiap dolar pada hujung tahun ini, amat membimbangkan. Biarpun pada dasarnya ia baik pada pengeksport, tetapi sebaliknya untuk pengimport dan pelabur asing
ianya akan cukup menduga. Hanya dalam lebih sedikit 60 hari sahaja, Reserve negara menjunam kepada 104.7 bilion USD, iaitu merosot kira-kira 4.7 bilion dolar Amerika. Kami memohon kerajaan menjelaskan kenapa ini berlaku. Saya tentu apabila dia turun, kita mungkin akan berasa berhati-hati. Dan bila dia naik, kita pun rasa gembira lah. Itu biasa. Tapi kalau kita boleh lihat dia punya prestasi pada tempoh 1 tahun, kalau kita buat unjuran untuk harian, itu kurang tepat. Lebih baik kita buat unjuran secara tahunan. So kerana itu ringgit ataupun pasaran apa-apa, dia tiap-tiap hari akan naik turun itu biasa. Dan biar kita lihat kedudukan pada akhir tahun. Ringgit sekarang dah jatuh bagi 10 sen, adakah kerajaan akan masuk campur untuk pastikan nilai itu tak turun lebih? Nilai semua mata wang jatuh kerana keadaan ekonomi dunia sekarang ini tidak menentu. Terdapat trade war antara China dengan Amerika, masalah di Eropah, peperangan, macam-macam lagi berlaku yang menyebabkan nilai mata wang banyak negara-negara jatuh, bukan Malaysia saja.